أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan. Kita masih lagi dalam bulan Sya'ban yang akan menghampiri pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pastinya semalam telah pun disambut dengan nisfu Sya'ban. Berapa ramai orang yang tahu nisfu Sya'ban, berapa ramai orang yang tak sedang akan nisfu Sya'ban. Ada orang dia bubuh dalam dia punya kalender dia nisfu Sya'ban, alhamdulillah, tu orang surau, orang masjid, dia dah bubuh dalam kalender dia siap-siap. Ada orang dia bubuh dalam kalender dia konsert, dia bubuh kalender dia konsert kemarin, maka dia pergi lah konsert. Ada orang dia pi, dia mai ke masjid sebab nisfu Sya'ban. Maka tuan-tuan, apa pun kita punya hidup sampai ke hari ni Allah masih lagi bagi hidup. Jadual kita atok macam mana, kita yang susun. Kita nak pi ke mana pun kita susun. Kalau kita buat benda maksiat, jangan tuduh, kata Allah Ta'ala dah tentukan. Yang duk pakai ayat golongan Jabariyah nak buat macam mana? Allah dah tentukan saya di lagu tu. Tak ada, tuan-tuan. Ini kehendak dari hawa nafsu yang menyebabkan kita memilih jalan, sama ada jalan putih ataupun jalan hitam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni nak sambung balik kita punya perbincangan kita. Kita masih lagi berbincang tentang surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Kita baru mula muqaddimah Al-Bayyinah. Iaitulah kita mula dah habaq dah hari tu. Kalau Al-Bayyinah orang tanya, kita dah blur. Al-Bayyinah ni lam yakunin lah. Senang cerita aku tu. Yang tu kita tahu lam yakunin. Kalau habaq Al-Bayyinah blur, tak tahu apa dia. Tapi kalau habaq lam yakunin, boleh sambung terus. Baik tuan-tuan, kita nak tengok tuan-tuan pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima malam ni, insya-Allah. Pada ayat yang pertama tuan-tuan, tidak ada taklif tanpa keterangan dan tidak ada siksaan tanpa peringatan. Yang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita manusia di muka bumi ini kalau tak ada peringatan. Kalaulah satu kaum itu Quran tak ada, Rasulullah tak ada, dia semata-mata hidup tanpa ada apa-apa pun orang main habaq dekat dia pasal Tuhan, tak ada. Dia hidup tanpa Tuhan, memang dia tak kenal. Duduk dalam pulau, satu pulau yang tak jumpa dengan orang. Orang tak tahu pulau tu ada. Nampak kecil lah, rupanya ada orang kat situ. Dia tu betul beranak ke mana tuan-tuan? Mungkin dia asal ikan duyung ke apa ke. Betul, terdampak di dalam dekat pada masa-masa baby lagi. terdampak, tertinggal, mak dah tertinggal kat pulau tu, hanyut pergi kat pulau tu, hidup
lama-lama membesar sendiri. Rupanya beruk juga dia. Cerita Tarzan. Contohlah, dia hidup dalam pulau tu seorang-seorang, membesar seorang-seorang, membesar sampai besar. Sampai besar bercakap pun gaya-gaya beruk, tak tahu gaya manusia. Tak kenal apa pun, tambah internet lagi dia tak tahu. Tuan-tuan, dia tak pernah dengar pasal Islam. Tak ada orang pergi cerita ada pasal Islam. Tak ada orang pergi cerita ada pasal tentang agama, tentang Allah Ta'ala, tak nak cerita. Dia tak tahu apa-apa. Tuan-tuan, kalau tanpa keterangan, tanpa tidak ada taklif, tanpa ada keterangan, tak ada. Kalau Allah jadikan dia macam tu, dia adalah orang, tuan-tuan, dipanggil sebagai ahlul fitrah ataupun ahlul fatrah. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa yang boleh diberikan taklif ke atas dia kalau dia tak ada begitu. Tapi hari ni, tuan-tuan, orang Pulau Pinang khususnya, boleh kata saya tak tahu apa-apa? Boleh kata saya tak tahu apa-apa? Siapa tak mahu abang kata pasal Allah Ta'ala ni? Tak? Tak ada. Tuan-tuan, pada ayat yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Dan tidak ada siksaan tanpa peringatan. Dan tak ada taklif, tak ada siksaan. Ayat yang pertama Allah sebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzi, lam yakun artinya apa? Orang kafir, tidaklah dianya, lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah bagi mereka orang-orang itu, yakni orang-orang kafir itu, yakni di kalangan ahli kitab dan golongan musyrik. Orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrikin. Tuan-tuan, musyrikin ni siapa dia? Ahli kitab siapa dia? Ahli kitab yang itu kan ada perbahasan. Ada perbahasan kan bila apa kita punya yang berhormat PM disebut pasal Nasrani kan. Nasrani tu orang bahas pasal ahli kitab, ahli kitab tu siapa dia? Ahli kitab, tuan-tuan, syarat ahli kitab, dia kena beriman dengan Nabi kita SAW. Ni kita kena tahu juga. Adakah ahli kitab dia berpegang dengan mana-mana Nabi yang baru muncul ataupun Nabi yang dulu ni? Kalau dia ahli kitab, dia berpegang dengan kitab Taurat, dia beriman dengan Nabi Musa AS. Kalau main Nabi Muhammad, aku tetap beriman dengan Nabi Musa ke? Tak. Dia automatik, dia kena berubah. Dia kena follow. Dia kena follow Nabi yang terkini. Sebab itu Nabi Muhammad kata apa? Nabi kita kata apa? Nabi kata, kalaulah Musa masih hidup, nescaya Musa pun akan follow aku. Nampak tak? Kalau Nabi Musa itu hidup lagi di zaman aku, confirm dia mesti ikut aku punya. Sebab apa? Nabi yang relevan pada masa itu Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh ikut yang lain dah. Walaupun dia kata aku berpegang dengan kitab Taurat. Kita ingat tak nama seorang Waraqah bin Naufal? Waktu Nabi jumpa dengan Waraqah, Sayyidatina Khadijah bawa Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Sampai jumpa Waraqah kata apa? Waraqah ni ahli kitab. Dia kata tanda kenabian kamu itu jelas. Andai kata aku masih hidup, nescaya akulah orang yang mempertahankan kamu. Nampak tak? Ini ahli kitab yang beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan, bolehkah hari ini kita panggil golongan Kristian ataupun Nasrani sebagai Nasrani ataupun Yahudi sebagai ahli kitab? Tak ada dah lah. Merepek habis dah. Mana nak ada dah. Tuan-tuan, kalau ada, dia kena beriman dengan Nabi kita SAW. Wajib beriman. Termasuk tak apa-apa hukum dalam kitab Taurat dan Injil yang lalu?
termansuh tak? Ya, termansuh secara automatik. Hukum-hukum yang ada dalam Taurat, dalam Injil, termansuh bila datangnya Al-Quran. Habis. Tak boleh buat dah. Ada tak kandungan tentang hukum syariat dalam kitab Taurat dan Injil? Ada. Mengikut syariat pada masa itu. Andai kata Quran turun bawa syariat Nabi Muhammad, tiba-tiba orang Kristian nak pakai, Nasrani kononnya nak pakai syariat Injil, syariat Nabi Isa di zaman yang sama, boleh tak boleh? Berlaku pertemuan, tuan-tuan. Sebab relevan untuk dia dulu tu. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, kerelevanannya dulu, kini dan selama-lamanya. Maka bila datang Quran, wajib diimani oleh semua orang, termasuklah Nasrani dan juga Yahudi. Sebab itu Nabi kata apa? Quran, kita baca Fatihah, dalam Fatihah di hujung itu ada ayat apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa dia yang ghairil maghdub? Bukanlah di kalangan mereka yang dimurkai, waladdallin, dan bukan di kalangan mereka yang sesat. Siapa yang dimurkai itu? Yang dimurkai itu, inverted comma, ialah golongan-golongan Yahudi. Yang dimurkai, Allah murka kat mereka. Sebab apa murka? Sebab mereka tahu, mereka orang paling tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka paling tahu. Mereka paling yakin, paling tahu sekali. Kerana zaman Nabi Musa AS dah habaq kat mereka dah, tuan-tuan. Kemudiannya yang kata waladdallin, yang bukanlah jalan mereka yang sesat. Siapa itu yang disesatkan? Siapa yang sesat itu? Itulah golongan Nasrani. Pasal apa dia sesat? Pasal dia tahu Allah itu esa, tapi dia menyembah dengan tiga ataupun Trinity. Dia menyembah Isa sebagai Tuhan, bukan sebagai messenger. Tuan-tuan, tuan-tuan ingatlah dulu ada satu gerakan dakwah. Dia berdakwah, tuan-tuan, dia bubuh dekat dia punya baju belakang dia, dia bubuh I love Jesus. Ingat tak? Dia duduk di Kuala Lumpur, dia bubuh, dia duduk tepi, dia buat street dakwah orang Islam. Bubuh di belakang baju dia I love Jesus. Ada orang kecam, ada orang marah kat dia. Marah kata, mana boleh bubuh I love Jesus? Tuan-tuan, salah tak kalau orang Islam kata I love Jesus? Tak salah. Sebab memang pun betul pun orang Islam kena sayang kepada Nabi Isa. Jesus yang dimaksudkan itu bukanlah Jesus Christ, tapi Jesus yang Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Lu tengok I love Jesus, Kristian metanya. Itulah tujuannya mereka pakai baju tu, supaya mereka ni mai tanya, why you wear the shirt that have wrote I love Jesus? Are you Muslim or you Christian? Tidak, we are Muslim. Baru dia mula, tuan-tuan. Dia nak memulakan supaya pertanyaan itu timbul. Pasal apa orang pakai baju Kristian? Dia kata tak, kami Islam mempercayai Nabi Isa, tapi as a messenger, not as a God. Nak membetulkan yang tu. Kristian sesat kerana apa? Sesat kerana apa? Yang waladdallin ni betul apa sesat? Sebab dia mempercayai Nabi Isa itu Tuhan. Baik, tuan-tuan. Golongan musyrikin yang mensyirikkan Allah, siapa pula mereka? Golongan yang menyembah selain daripada Allah, semuanya musyrik. Beza dengan munafik. Munafik menyembah Allah tapi bermusuh dengan Islam dalam selimut. Musuh dalam selimut, tuan-tuan. Antara ketiga-tiga ini, Yahudi, Nasrani, munafik,
Siapa paling bahaya? Munafik. Munafik, the most dangerous person in the world. Paling bahaya sekali. Sebab apa bahaya? Dia duduk dalam golongan-golongan Islam. Kita tak boleh kenal dia siapa, sebab dia dikenali dengan sikap yang ditunjukkan dan hati yang telah pun dibungkam oleh syaitan, yang menyebabkan dia menjadi golongan dalang peruntuh kepada Islam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukmai bukti. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hatta sehingga ta'tiyahum artinya apa? Sehinggalah kamu semua membawa kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu ialah tanda ataupun bukti yang nyata. Buk mai bukti dulu. Hang tunjuk mai ke aku, Ustaz. Tuan-tuan, golongan Yahudi ataupun golongan Bani Israel satu masa dulu, dia pernah minta kat Nabi Musa. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita. Dia minta apa? Disebutkan dalam Quran, wa idh qala Musa wa idh qala Musa liqaumihi, ayat tu. Ketika mana, tak ingat ayat tu. Ketika mana Nabi Musa, ketika mana golongan Bani Israel bagi tahu kat Nabi Musa ni, wahai Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallah. Wahai Musa, kami tidak sesekali akan beriman dengan kamu. La nu'mina laka hatta narallah. Kami takkan beriman dengan kamu. Yahudi ni, nah, yang Bani Israel ni tuan-tuan, dah naik sampai bukit Tur Saina dah. Tiba-tiba dia buat keluar satu kenyataan, baru tunjuk rupa betul, baru tunjuk akidah betul dia. Kami takkan beriman dengan kamu sampai kamu tunjuk kat kami, nak tengok mana yang nama Allah ni. Tunjuk mai Zat, mana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bahasa Pulau Pinang, kerana ni kan orang duk main, kami orang Pulau Pinang, kami tak sebut yang tu. Kami orang Pulau Pinang, kami orang Perak, kami orang Perlis, kami orang ni. Kadang-kadang nampak elok, kadang-kadang nampak uduh pula, kan? Semua pakat nak bangkitkan negeri masing-masing, kan? Baguslah, main-main tak apalah, kan? Tak pun nak kata apa, ustaz yang tu pun nak kata, tak kata buat pilah. Kalau rasa yang tu boleh memperkenalkan kita punya negeri, cuma janganlah maki. Janganlah pergi ajak mereka maki dalam tu. Ni ajak maki dalam tu orang Pulau Pinang, kira kerja maki orang. Kami tak kata lagu tu, kami kata yang ni maki, tuan-tuan. Ajaklah elok, kan? Kami orang Pulau Pinang, kami tak kata belagak, kami kata siru. Okey lah, itu okey lah. Kami orang Pulau Pinang, kami tak kata bodoh, kami kata ton. Kam dia tu. Maki orang, tak mau sebut dalam surau. Tak payahlah, tuan-tuan. Jadi kita nak sebut apa? Nak sebut apa, tuan-tuan? Tentang belagaknya Yahudi ni sampai abang apa? Main nak tengok Tuhan, Zat. Main nak tengok Tuhan dan tunjuk main, Zat. Juah. Orang Pulau Pinang panggil juah. Siang dia buat siru. Dia buat siru. Jual, tuan, buat siru. Apa? Belagak. Biar abang kat Nabi ni tunjuk main kat kami, tuan. Tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan, belagaknya golongan-golongan Nabi Nuh dulu. Belagak. Jumpa Nabi Nuh, wahai Nuh, ang kawan lah dengan orang miskin, kami mau orang bangsawan, siapa nak pergi dengan? Last sekali mai perli, Nuh boleh kami follow hang boleh, tapi buang mereka ni semua. Belagak.
Kebanyakan kaum yang belagak ni tuan-tuan, Allah musnahkan. Dia belagak, sombong. Seperti mana Allah menghina iblis, wastakbara wa kana minal kafirin. Seperti mana Allah menghina, menjatuhkan kemuliaan iblis Azazil. Pada permulaannya mulianya Azazil ni, tapi Allah jatuhkan kemuliaan dan ganti dengan kehinaan dan kecelaan. Sebegitu tuan-tuan, sifat takabur, sifat riak, sifat belagak, sifat siru ni buang lah. Buang tuan-tuan. Sebab belagak ni tuan-tuan tak selesai masalah. Maka dalam Quran kata apa? Depa ni minta hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kami takkan beriman dengan kamu sampailah tunjuk kepada kami bukti. Kemudian tuan-tuan, rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Iaitulah kami datangkan seorang rasul daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad. Kami bukmai rasulun minallah, Allah Ta'ala yang turunkan Nabi ni. Allah Ta'ala yang lantik dia, bukan lantik diri sendiri. Tuan-tuan, Nabi yang duduk dekat kita lah ni, yang duduk merapung-merapung ni, semua lantik diri sendiri. Tapi pakai dalil-dalil yang merepek. Dia baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Dia tanya, itu ayat untuk saya. Sesungguhnya kamu, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu di kalangan kami, di kalangan minal mursalin, di kalangan orang yang kami utuskan untuk dia. Maknanya Allah beritahu kat saya ni lah utusan Allah. Tuan-tuan, agak-agak kalau hari ni satu surau Siti Aisyah ni, satu surau Waqaf Siti Aisyah ni, kita baca ayat tu ramai-ramai tiap malam Jumaat, semua pakat jadi Nabi. Semua pakat jadi Nabi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bukanlah benda ni ada orang faham macam ni. Contoh ayat, faham penafsiran, wa'bud rabbak hatta ya'tiyana al-yaqin. Wa'bud rabbak, sembahlah kamu kepada Tuhan, hatta sehingga datang kepada kamu yakin. Bila dah mai yakin, dia kata apa? Saya dah yakin, saya yakin saya sembah Allah. Jadi lepas ni tak payah sembah Allah dah lah, sebab dah yakin. Tu yang duduk kat kedai makan, bunyi Aisyah, dia duduk kat kedai makan, dia order bihun goreng dengan mi kuah. Ni bukan cerita merapu tuan-tuan, betul-betul. Dia mai dia duduk dekat kedai makan, duduk atas bangku, order mi kuah. Lepas order mi kuah tuan-tuan, dia duduk, bunyi Isyak. Kawan dia kata, jom semayang. Sebab masjid depan, masjid lintas jalan. Masjid tu lintas jalan, daripada masjid lintas jalan pergi kedai, kedai lintas jalan main ke masjid. Dia duduk kat kedai tuan-tuan, pakat 3-4 orang lepas duduk. Dia tak apalah, hampir dulu lah, sat lagi kami semayang. Hampir kami semayang. Kau ni kata semayang apa kat sini? Tak apalah, hang tak faham, pi dulu. Sat lagi balik kami cerita kat hang. Tuan-tuan dia duduk situ, kawan tu pun kata tak apa, hang semayang, kami nak tengok, aku nak tengok. Dengan kawan-kawan ni pun tak boleh semayang tu. Nak tengok daripada semayang macam mana. Tuan-tuan, rupanya semayang dekat bangku ni, kat bangku kedai bihun goreng. Depa niat tuan-tuan kat situ, duduk pejam mata, duduk zat pejam mata, mulut kumat kami. Lepas tu Assalamualaikum, Assalamualaikum tu habis. Tuan-tuan nak ikut, mudah. Duduk dalam kereta boleh settle. Tuan-tuan, ada orang buat lagu tu? Ada. Dia ditanya dekat dia, pasal apa semayang lagu tu? Dan sebab Quran sebut tentang
hanya sujud dan rukuk je, had lain tak ada pun. Pasal apa kami nak semayang buat dengan cara lain? Nabi tak ajak. Rupanya geng mana? Geng anti hadis. Anti hadis semayang lagu tu ya. Satu kelompok lagi tuan-tuan terus tak semayang terus. Pasal apa orang tak semayang? Sebab Quran dah sebut sembahlah Allah hatta sampai-sampai kamu datang keyakinan pada Allah. Kami dah tahap yakin dah. Dah tahap yakin, kami tak semayang. Tuan-tuan, yang ni yang berlaku dalam masyarakat. Bukan kata duduk kat Australia ke, duduk kat Vietnam ke, bukan. Malaysia, tuan-tuan, kesesatan itu berlaku. Baik, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Mai seorang Rasul, yang Nabi Muhammad. Apa yang Nabi ni buat? Yatlu alaihim, yatlu suhufan mutahharah, membacakan kepada kamu lembaran-lembaran suci, yakni Al-Quran. Mutahharah, suhuf, yakni lembaran-lembaran, mutahharah, yang maha suci ayat itu. Baca kat kamu ayat tu. Maknanya nak menjawab soalan tadi yang nombor satu. Bila mereka ni kata kami ni ahli kitab, orang kafir musyrik ni tidak akan tinggal agama mereka sampai main bukti yang nyata. Nombor dua, ayat nombor dua, Allah jawab balik, kami bukan Rasul, baca kepada kamu lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah, dalamnya itu, dalam Al-Quran itu ada kitab-kitab yang qayyimah, yang sangat-sangat berharga nilainya, tinggi nilai dia. Qayyimah, sesuatu yang mempunyai nilai yang tanpa had, nilai yang sangat besar. Tuan-tuan, kalau kita hari ni Quran, jadi kita punya surau, tuan-tuan, kita dah ada kitab tau, kita dah baca kitab. Saya duk pergi ke masjid mengajak tafsir. Banyak masjid dah habis dah juzuk 30 ni, tuan-tuan. Sebab mengajak habis tafsir juzuk 30 ni selepas 13 tahun mengajak, baru habis. Sebab sebulan sekali, tuan-tuan. Duk pergi mengajak dalam tempoh 13 tahun mengajak. Berapa orang yang main dengar tanpa pegang Quran apa pun? Kita ada kitab, tak apa. Kita tengok phone, tengok, kita dah hafal ayat ni, okey. Saya tengok tuan-tuan, Quran di masjid, di surau. Di surau tak banyak sangat Quran, tapi di masjid lah orang infak Quran, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang wakaf Quran, banyak orang wakaf Quran. Tuan-tuan tahu tak, kebanyakan masjid dia ambil Quran tuan-tuan buka, bunyi kerak sebab tak pernah buka. Quran tu ada lebih kurang 400 300 naskah. Orang main wakaf. Saya ingat masjid Syekh Yusuf dulu, masjid saya dulu, masjid kami, orang wakaf waktu banjir 2017 mereka main wakaf Quran. Padahal Quran tak kena pun ayat, sebab rak dia di atas, tak kena ayat. Pakat wakaf Quran, bagi kat kami 400 buah naskah. Lepas tu AJK pun susun Quran itu, cantik susun. Saya tengok Quran tu tak bergerak-gerak, tuan-tuan. Buat rak lah keliling tiang. Last sekali tak bergerak Quran tu. Buka ambil tengok bunyi kerak-kerak satu tak pakai pun. Akhirnya saya buat satu keputusan. Begini ya, kita beda Quran ni bagi kat semua tempat yang mempunyai orang yang nak baca Quran. Kita beda 400 naskah, kita bagi seorang 30 surau-surau dan masjid-masjid yang tak ada Quran, kita bagi. Sekolah-sekolah yang mau Quran, yang budak memang duk hafal Quran, kita bagi. Tuan-tuan, kami piantak balik, piantak Quran, budak tinggal di masjid
hanya tuan-tuan 100 buah. 100 buah tinggal. Ambil Quran ni 50 simpan, 50 tak dekat luar, bagi orang baca. Tu pun letak siap-siap tarihal, bagi mudah orang tarik subuh-subuh orang nak baca. Bila buat lagu tu baru orang baca. Bila mai tafsir, saya minta pada ustaz yang mengajar tafsir, ustaz waktu tafsir suruh mereka ambil Quran tu. Lepas tu punya nak bagi pakai Quran tuan-tuan, buat pagi-pagi hari Sabtu dengan hari Ahad subuh program tadabbur Quran. Nak khatam Quran sekali khatam dengan tafsir, penterjemahan sekali. Wajibkan semua jemaah ambil Quran berkeluar baca. Tuan-tuan, barulah Quran tu bila buka-buka barulah nampak ada kuning-kuning sikit, dan lama-lama sikit baru nampak ada tanda-tanda dibuka tu ada. Bila saya pergi ke masjid lain, saya suruh buat lagu tu tuan-tuan. Sebab apa? Yang mana tak bawa kitab, suruh ambil Quran, supaya wakaf, orang yang wakaf dengan Quran dalam masjid tu jalan. Jenuh jawab besok ni. Baik tuan-tuan, sambung. Kita nampak Quran ni macam tak ada nilai kan. Tapi boleh tak orang akad nikah, dia nak akad nikah, mahar perkahwin dia senaskah Quran, boleh tak? Boleh tak? Mahar itu kan nak sesuatu yang bernilai. Mana dalil dia? Iya, fiha kutubun qayyimah, dia berharga, bernilai. Maka Quran itu boleh dijadikan sebagai mahar. Aku terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian, mas kahwinnya dengan mas kahwinnya senaskah Al-Quran. Oh tuan, alhamdulillah, dia bagi mahar senaskah Quran, hantaran 40,000. Poi dia kata, aku ingat lepas dah mas kahwin dapat senaskah Quran, beli kat tepi, beli kat rawang pun lepas dah Quran. Tak tahu dia abang mahar dia hantaran 40,000. Pergi tuan-tuan, baik ang bagi mahar sikit, mahar tak apa, baik kurang mahar, hantaran. Orang Kelantan pandai, orang Kelantan paling pandai. Bersibah, dia bagi mas kahwin tanpa hantaran. Hantaran tak ada, mas kahwinnya. Tapi mas kahwin berapa? 20,000, 25,000 mas kahwin. Tuan-tuan, Pulau Pinang dia bagi 1,001 ringgit tunai. Mas kahwin 1,001 ringgit tunai, dengar murah. Tengok-tengok hantaran 25,000. Pasal kawan ni ada degree. Tanya kat dia, ada degree, kerja ada lagi? Kerja insyaAllah akan datang, tapi sebab dia ada degree kami kira 25,000. Kalau master up sikit 35. Kalau PhD habis kan, dia pakai topi tu main kat nikah. Kalau PhD pakai topi tu main, tak pakai topi kurang 50 ringgit. Kalau pakai topi tuan-tuan dia up. Kalau 35 master, PhD 50,000. Boleh dan boleh main masa tu tuan-tuan. Tanya PhD kerja mana? Tengah duk cari. Tuan-tuan, kahwin pergi dengan siapa pun, tapi mudahkan urusan. Mudahkan urusan. Jangan bagi mahal anak kita dengan RM1. Janganlah, mana boleh bagi murah-murah. Ada tuan-tuan, ada seorang dia bagi kahwin anak dia, mahar Quran. Hantaran apa tak ada, mudahkan dia kata. Lepas-lepas kahwin, yang hero pula buat leceh, hero pula buat perangai. Hero terus tak kerja. Tiba-tiba tak kerja, tak apa, mahar dulu free, mahar Quran saja. Tak kerja tuan-tuan, tak mau kerja. Yang isteri ni lah kerja, mengasuh anak, buat macam tuan-tuan, suami tak mau kerja. Kahwin pula kahwin mudah. Kahwin dapat kahwin naskah Quran. Sebab keluarga tu ayah dia tu bagus pun macam tu pula.
Bila jadi lagu tu masalah tak? Tapi yang terbaiknya ialah mudahkan urusan. Mudahkan urusan. Tak mau bagi mahal-mahal. Cukup sekadar untuk memenuhi rukun-rukun nikah. Cukup. Ada mahar, ada. Nak minta hantaran, minta pun tak apa. Hukum hantaran harus. Tapi kalau membebankan jadi haram. Membebankan sampai tahap dia tak boleh nak menikah. Kena cari tuan-tuan. Tak boleh lah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Tidaklah berpecah-pecah, tak berpecah belah dah. Sebab apa? Datang Quran menjelaskan berkaitan dengan benda yang kita confuse selama ni, Quran akan terangkan. Sebab itu ulama kata apa? Jika kamu nak mendengar Allah berkata-kata dengan kamu, bacalah Quran. Jika kamu nak bertanya kepada Allah, nak bercakap dengan Allah, cakap dalam solat. Solat itu tuan-tuan, doa. As-salatu hiya doa. Solat itu doa. Doa katanya apa? Yad'u, da'a, yadda'a, da'watan, yad'u. Sesuatu yang kita minta, kita nak mohon kepada Allah. Minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah solat kita. Sebab tu tuan-tuan, nak minta apa? Minta dalam solat. Minta. Baik. Dan tempat kita minta ampun yang paling hebat sekali ialah apa? Semalam antara tempat yang paling hebat. Waktu paling hebat, waktu nisfu Sya'ban. Waktu yang Nabi dah habaq dah. Allah nak ampunkan dosa kita. Tapi berapa ramai tuan malam nisfu Sya'ban bercari dosa. Free ya. Free me dosa. Jadi dia pegang kenuri. Kawan tu main dengan jubah apa semua. Kawan-kawan lain duk pergi dah. Semalam ang menyalin macam, hari ni main dengan jubah-jubah apa. Saya orang dua duk masuk, dia duk pergi kawan tu. Salatu wassalam. Duk pergi kawan tu. Saya baru main. Kita baru menyalin nasyid apa. Tak rupanya dia duk pergi kawan ni. Semalam kawan ni pergi ke konsert Wing. Konsert Wing malam. Dia pergi konsert Wing. Dia duk pergi dia. Dia tunjuk video dia, Ustaz, semalam macam ni, hari ni tengok Ustaz, takkan ada lagu tu lah, salatu wassalam. Boleh jadi dua keadaan. Dan semalam Ustaz, dia baru balik umrah, lepas tu pergi konsert Wing, malam ni hari ni jadi lain pula. Tu manusia, iman dia fluctuate, elemen dia pergi, iman turun naik. Saya ada tengok yang belah Kedah baru ni kan, yang dia baru buat apa, jualan baju tu kan, yang dia buat konsert semalam, buat menari-menari apa. Allahu'alam, dia tak tahu ada menari-menari ya? Confirm ah? Ha? Ke mula selawat? Mula selawat. Saya tak berani nak komen apa lah tuan-tuan. Tapi baguslah dia selawat. Saya tengok yang video selawat. Dia tengok yang video lompat-lompat tu. Tu member kata, dia pun lompat Ustaz. Dia lompat. Tapi dia main Penang hari tu, dia lompat lah tempat dia nak hantu. Bagus tuan-tuan. Kita anak muda, dia ada kerjaya, dia berjaya menjadi usahawan yang baik. Tapi kalaulah ada sesiapa boleh pergi habaq dekat dia, bawalah anak hantu ni pada anak hantu yang beriman lagi bertakwa. Gelaran anak hantu ni tuan-tuan, anak hantu, dia pergi dengan anak hantu, bukan anak hantu ni Penang ya, orang Pulau Pinang ni. Anak-anak muda ni depa yang mana yang agak kasar-kasar sikit, depa panggil dia anak hantu Penang. Tak apa, gelaran je. Kau seronok, cuba buka baju dia. Buka baju tu, anak hantu beriman lagi bertakwa. Bagus ya. Tukar sikit kan. Anak hantu soleh. Buah. Tak apa Dia bukan anak hantu, dia bukan anak hantu. Nak abang kata, dia ni
Orang tak biasalah nakai budak muda ni ada. Tapi nakai ahli masjid. Nakai subuh boleh pergi apa? Boleh jadi macam subuh macam Jumaat. Nakai masjid penuh. Kita maulah nakai hidup melompat tengah-tengah padang. Tak mau. Tuan-tuan. Tambah sampai tak sensitif malam nisfu Sya'ban. Malam bukan dah nisfu Sya'ban. Malam bulan-bulan Sya'ban merejap ni, orang tak buat dah benda tu semua. Orang tak buat kerja gila dah. Tak kira mana tempat pun, siapa yang anjurkan pun lantak pergi. Mana tempat pun jangan anjurkan. Bagilah penghormatan kepada Islam sampai tahap tak hormat langsung. Orang Islam ada hari kebesaran. Hari kebesaran adalah syiar tau. Syiar orang Islam tau. Janganlah menghina Islam dengan menghina hari kebesaran Islam. Yang buat semua tu orang Islam. Jangan nak kata Cina pula buat. Yang buat tu orang Islam sendiri. Baik tuan-tuan, sambung sikit lagi nak habis bang. Yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha. Yang keempat, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Bila mai bukti nyata, baru mereka tidak jadi golongan yang berpecah-pecah. Dan yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus. Bukan suruh buat apa pun, suruh memurnikan agama dengan menyembah Allah. Dan supaya mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang terbaik adalah agama yang mempunyai dia punya spesifikasi yang tersusun, yang tidak menjurus kepada yang lain melainkan wa'bud rabbak, hanya menyembah kepada Tuhan kamu semata-mata. Inilah tuan-tuan agama yang qayyimah, agama yang mempunyai nilai yang tinggi. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, sampai ayat yang kelima ini, moga-moga Allah berikan kepada kita kefahaman dalam agama ni dengan kefahaman yang betul. Dan akhir sekali tuan-tuan, innal yahudu ikhtalafu ala 71 firqatan wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqatan wasataftariqu hadil ummah ala 73 firqatan. Tengok muka surat 340. Kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Yahudi 71 golongan. Orang Nasrani pula telah berpecah kepada 72 golongan. Kristian. Umat Islam, umat ini kata Nabi akan berpecah 73 golongan. Semuanya dalam neraka, melainkan satu golongan saja. Siapa dia? Para sahabat tanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, golongan yang menurut amalan aku dan para sahabatku. Ma ana bi wa asma ana alaihi wa ashabi. Aku dalam tu dan juga sahabat-sahabat aku dalam tu. Follow Nabi dan follow para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan pada hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang menuruti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah golongan yang tidak tersesat. Tuan-tuan, maka rantaian-rantaian dari Nabi dan para sahabat itu ialah para alim ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Siapa tolak ulama, maka dia tidak mewarisi akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah tiada, melainkan yang membawa risalah itu ialah para alim ulama. Wallahu a'lam tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Moga-moga pertemuan malam ni ada kebaikan dan juga kerahmatan. InsyaAllah kita bertemu kembali pada bulan Ramadan kelak nanti. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نورنا بنور علمك ومن النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.